Topi sukan air. Jadi untuk slot pertama ini saya rasa kita nak juga perkembangkan lagi dan juga perkemaskan lagi kefahaman penonton untuk tahu tentang SOP yang telah saya baca tadi 14, tapi lebih lagi macam mana contohnya di IPT, di universiti dan sebagainya. Jadi hari ini dua tetamu kita saya rasa cukup tepat untuk bercerita tentang bagaimana untuk mematuhi SOP sukan air di IPT. Bersama dengan saya adalah Dr. Mahyudin Daud, pengarah Pusat Pembangunan Sukan UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga Encik Rostam Afendi Sijar, Timbalan Pengarah Pusat Pembangunan Sukan UIAM. Tadi berlakon jadi jadi MKN tak apalah, kita buat sikit supaya orang faham. Ada SOP-SOP yang perlu kita patuhi supaya usaha kita untuk memutuskan jangkitan COVID-19 ini kita terus berusaha sampailah terputus. Jadi mungkin di awalnya ni ceritakanlah dahulu tentang sejarah penubuhan Pusat Sukan UIAM. Silakan doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tamanya terima kasih Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput pihak Pusat Pembangunan Sukan UIA ke RTM. Secara ringkas, Pusat Pembangunan Sukan UIA telah ditubuhkan pada 1983 seawal penubuhan universiti lagi. Dan kita sedar seiring dengan keperluan untuk memberi pendidikan berunsur Islamik kepada rakyat Malaysia dan masyarakat global umumnya, kita maknanya penubuhan pusat sukan itu selari dengan penubuhan universiti itu sendiri. Dan ingin saya highlight di sini, pusat sukan kita adalah sedikit unik di mana kita mempunyai dua kompleks sukan yang khusus untuk lelaki dan juga wanita, pelajar lelaki, staf lelaki dan juga wanita, yang tidak terdapat di mana-mana IPT lain. Jadi secara umumnya pusat sukan menumpukan ke arah usaha menyemarakkan kesedaran betapa pentingnya menjaga kesihatan. Sejak berlakunya COVID-19, pandemik COVID-19 dan Malaysia bermulanya PKP pada bulan Mac lepas. Jadi apakah kesan terhadap pembangunan sukan di UIA sendiri khususnya? Encik Rostam, silakan. Okey, terima kasih Cik Tuan. Secara realiti ini memang terkesan kerana segala perancangan yang telah kita buat semenjak awal tahun tergendala sehingga bulan 3. Jadi kita memerlukan satu perancangan yang we have to reset. Kita terpaksa mereset semua perancangan yang telah kita buat, dan dijangkakan dengan pemulihan PKP ini diharapnya ada beberapa jenis sukan yang boleh kita kembali beraktif, dan kemudian kita boleh memperkenalkan beberapa siri kejohanan khususnya untuk pelajar-pelajar yang berada di UIA, dan seterusnya kembali ke landasan yang tepatlah, kerana kita ada beberapa sukan yang perlu kita ceburi, perlu kita hadapi, dan diharapkan perancangan kita menjelang berakhirnya PKP ini dapat kita laksanakan. Ya, dan SOP telah pun dikeluarkan. Salah satu contoh tadi kita kita tunjukkan SOP sukan air. Jadi sukan air di UIA pula bagaimana? Adakah SOP itu memang 14 itu memang patut diikuti? Adakah ada pertambahan ataupun tidak secara spesifiknya, boleh ceritakan? Kalau saya boleh ceritakan di UIA semasa kami diarahkan untuk tutup pada 18 Mac lalu, semasa tempoh PKP bermula, di situ memang seperti Encik Rostam kata, banyaklah aktiviti kita yang tertangguh, tetapi khusus bila kita alhamdulillah bila kita menerima lampu hijau daripada Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Belia dan Sukan pula memperhalusi SOP yang 14 seperti yang diceritakan tadi. Perspektif utama ataupun pokoknya sama di Universiti Islam Antarabangsa, kita adapt 14 prinsip ataupun peraturan tadi, dan oleh kerana Majlis Keselamatan juga meminta setiap pengurus premis untuk kita design ikut kita punya kesesuaian tempat. Jadi kita perlu membuat sedikit adaptasi lah supaya dia sesuai dengan tempat kita.
Salah satu SOP yang dinyatakan adalah untuk mengelakkan kesesakan dalam sesuatu tempat. Jadi bagaimana pihak sukan UIA mengawal keadaan supaya tidak berlaku kesesakan? Contohnya dalam kolam renang. Kita tahu ramai pelajar-pelajar ataupun juga penonton di luar sana kan, kalau masuk ke kolam renang itu ada yang betul-betul serius yang melatih sampai 50 meter, tetapi ada juga yang berada di tepi-tepi. Jadi kesesakan begitu kita mahu. Di UIA macam mana nak kawal? Okey, permintaan untuk kolam renang sangat tinggi ya sejak PKP lagi. Jadi mereka tertunggu-tunggu bilakah pembukaan kolam renang kita. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada petang ini kita akan membuka kolam renang kita. Oh, jadi hari ini. Jadi sesuailah dengan rancangan latihan kita pada petang pagi ini kan. Okey, jadi bagaimana kita ingin mengawal kemasukan, kita membuka kolam renang kita secara walk-in booking terlebih dahulu. Okey, kemudian kita hadkan penggunaan untuk satu-satu sesi seramai 10 orang di kompleks sukan lelaki dan 8 orang untuk di kompleks sukan wanita, dan masa penggunaannya kita hadkan selama 45 minit saja. Kemudian atur cara kemasukan, kita pakai one way entrance di mana mereka akan mengambil kupon dan sebagainya, akan mengambil tempat dan kemudian melakukan aktiviti mereka. Dan selepas 45 minit mereka akan keluar daripada kolam renang mengikut SOP yang disediakan, dan seterusnya pada pukul 6 berikutnya satu kumpulan lain akan masuklah. Dan kemudian jadi secara puratanya setiap hari waktu bekerja kolam renang kita akan dibuka untuk 20 perenang lah. Jadi saya fikir itu boleh memenuhi hasrat pelajar-pelajar kita untuk berenang dan melakukan aktiviti riadah di dalam kolam renang. Yang penting sihat. Ya, betul-betul, yang penting sihat. Terus aktif dan juga terus sihat. Selain daripada aktiviti renang, apa lagi yang menjadi fokus kepada Pusat Sukan UIA untuk membangunkan sukan di UIA? Ya, tentunya ada pelbagai lagi aktiviti sukan yang kita sentiasa promosikan untuk warga UIA dan juga secara khususnya dan masyarakat di luar secara amnya. Contoh, kalau saya boleh bawa satu contoh lain, SOP berkenaan dengan gimnasium, penggunaan gimnasium. Semasa permulaan diumumkan gimnasium boleh dibuka, terdapat pelbagai reaksi yang kami terima, yang mana okey ke kita nak buka gimnasium ni kan, nanti macam mana, peluh terkena orang sebelah ke macam mana kan. Jadi di situ sebenarnya alhamdulillah kita perletakkan setiap satu mesin-mesin itu ataupun alat-alat gimnasium itu telah pun mengambil kira penjarakan sosial daripada lebih kurang 3 meter macam tu. Jadi maknanya tidak ada masalah untuk Pusat Sukan UIA membuka gimnasium, kedua-dua gimnasium lelaki dan perempuan. Kalau sukan lain contohnya macam bola kerancang, bola sepak ke, macam mana, apa yang berlaku sekarang dan juga apa hala tuju selepas ini? Okey, untuk bola sepak kita menunggu kata putus daripada MKN dan FAM kerana untuk pengetahuan semua majoriti pelajar-pelajar yang mula kembali ke UIA sendiri merupakan pemain bola sepak. Jadi mereka pun tidak sabar untuk melakukan latihan bersama dengan jurulatih mereka, dan kita menunggu kata putus daripada pihak MKN, daripada pihak FAM, SOP yang dibenarkan. Manakala sukan-sukan lain juga kita telah mengalih latihan kita secara reality kepada virtual. Di mana kita menghubungi atlet-atlet kita supaya mereka melakukan aktiviti mereka secara maya, dan segala perbuatan mereka ini dirakam dan dikongsikan bersama dengan jurulatih untuk jurulatih menilai. Dan apa yang kita harapkan dengan segala apa yang kita rancang ini, kita nak sesuaikan dengan keadaan kita menguruskan COVID-19 ini, tetapi performance itu ataupun prestasi atlet itu tidak jatuh dalam usaha kita. Mungkin sedikit nasihat doktor kepada mungkin pendengar ataupun penonton di luar sana untuk kembali aktif khususnya kepada di kolam renang lah. Di kolam renang. Saya secara khususnya mungkin saya ingin menasihatkan bahawa para pengguna kolam renang atau peminat sukan air tidak perlu takutlah, tidak perlu takut untuk kembali meneruskan aktiviti yang diminati, tetapi
ingat untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, seperti mengekalkan penjarakan sosial, tidak berkongsi barang peribadi, dan ada lagi SOP yang khusus yang jika anda melawat tempat-tempat tertentu itu, silalah patuh kepada prosedur yang telah ditetapkan lah, untuk keselamatan kita bersama lah. Hashtag apa, kita jaga kita. Kita jaga kita sihat bersama lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mahyudin Daud dan juga Encik Rostam Effendi Sijar berkongsi bagaimana preparation ataupun persediaan UIA dalam mengembalikan kegemilangan sukan UIA insya-Allah satu hari nanti, dan juga SOP yang dipatuhi di dalam kolam renang, contohnya di gimnasium dan sebagainya. Di gimnasium ramai orang tak sekarang? Kerana ada penjarakan sosial tu tidak lebih 10 orang lah satu tu. Sebab biasanya kalau kita booking satu dunia ni, contohnya satu hari bulan setiap tahun dia ramai. Tapi minggu kedua ni tak ramai. Tapi apa yang penting penjarakan sosial itu adalah. Okeylah, terima kasih banyak-banyak. Selepas ini kita nak bersama dengan Menteri Kesihatan kita, Datuk Seri Dr. Adham Baba